sebab nota ini kamu boleh guna kat sekolah. Kalau PDPR sekolah kamu boleh guna juga. Jadi memudahkan, tak payah pening-pening nak buat nota lagi. Pakai je nota yang ini. Dah. Nampak tak? Jadi memudahkan. Right. So, kita lihat hari ini iaitu bab 3 zaman prasejarah. So, kita mulakan pembelajaran hari ini. Okey. Tak ada lagi. Betul tak ada lagi Arisha. Siapa lagi yang tak ada nota ini? Sila angkat tangan. Raise hand. Siapa yang tak ada sila angkat tangan. Oh, Airisha seorang ke? Oh, ya ke? Tak ada ke? Allahu Akbar. Kenapa tak cakap awal-awal? Baik, saya dengan bangganya. Okey, turunkan tangan. Okey, siapa yang tak ada nota sila baris kat luar. Sila baris angkat tangan. Jatuh. Angkat tangan. Jatuh. Okeylah. Baik. So, teringat kat sekolah dulu teringat kat Betul. sekolah. Tak apa. InsyaAllah cikgu akan kongsikan dengan kamu berkaitan nota tadi. Jap. Grup mana yang tak ada nota ni ya? Okey. Okey, cikgu akan berikan nota dalam grup. So, sesiapa yang tak ada boleh ambil dan juga boleh gunakan. Alright. Okey, ada. Cikgu akan sharekan sekarang juga. Tanpa membuang masa, tanpa membuang angin. Jom kita kita akan teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Alright. So, cikgu dah guna ya. Okey. So, kita cikgu dah send dah. Nanti kalau ada kamu boleh download. Alright. So, kita akan lihat hari ini iaitu zaman prasejarah. Alright. Jom kita teruskan. Okey. Zaman prasejarah. Okey. Perkataan pra pada awalnya kalau kita perhatikan pra ni dulu-dulu kita selalu jumpa perkataan pra ni. Pra ni apa? Iaitu kita jumpa masa bila? Pra sekolah, kemudian pra universiti, pra sejarah. Ya, cikgu bagi kat WhatsApp. Ada tak? Dapat tak? Dapat tak? Ke ada yang tak dapat lagi? Paramugari, mana ada paramugari? Okey. Pramugari lah. Mana ada paramugari? Okey. Baik, untuk yang tak ada. Okey, sekali lagi cikgu sharekan dalam grup untuk kamu boleh download ya. Alright, nanti kamu check. Baik. Tak dapat lagi. Cuba check sekarang cikgu dah upload dah. Dah upload. Alright. So kita akan lihat di sini iaitu zaman prasejarah dan apakah Zaman maksud prasejarah. ya, iaitu zaman prasejarah. Pra ni maksudnya adalah sebelum. Ya, sebelum. Sebab itu prasekolah maknanya sebelum masuk sekolah. Jadi maksud zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum. Nampak ni perkataan sebelum. Sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Cikgu ada highlightkan ini, cikgu ada bulatkan tu. Cikgu zoom lagi ya. Maksudnya sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Dan zaman ini ada dua, iaitu yang pertama zaman batu dan juga zaman logam. Okey, mungkin ada yang akan bertanya, cikgu, kenapa dia panggil zaman batu dan zaman logam? Kerana kalau orang yang tinggal zaman batu, dia gunakan barang-barang dia semua batu. Iaitu dia punya pisau pun batu, dia punya dia punya kapak pun batu, Dia punya punya seluar pun parang batu. seluar pun batu, kepala dia pun batu. Jadi kepala batu. Okey. Kemudian apabila zaman logam pula, okey, zaman logam iaitu apabila manusia dah gunakan semua barang-barang menggunakan logam. Menggunakan logam. Baik. So kita akan teruskan. Okey, kalau ada yang soalan tadi tanya, cikgu macam prasekolah ke cikgu? Ya. Maksud prasekolah iaitu sebelum masuk sekolah. Itu maksud prasekolah. Okey. Muka batu tak ada. Muka banyak jerawat batu, itu ya. Okey. Itu muka batu. Okey. Baik, kita lihat zaman batu. Zaman batu sebenarnya terbahagi kepada tiga, iaitu yang mula-mula
kita nak belajar iaitu zaman Paleolitik. Okey. Paleolitik. Tak, dia bukan pramugari sebelum apa. Dia memang nama penuh dia pramugari. Dia bukan sebelum gari Okey, ingat apa? Pramugari tu sebelum digari. Sebelum mu gari dia. Bukan. Pramugari is kerja. Okey. Jangan ngada-ngada. Okey. Baik. Paleolitik. Okey. Paleolitik. Okey. Litik ni sebenarnya bermaksud batu. Okey. Sebenarnya bermaksud batu. Jadi sebab itu paleo tu maknanya awal ataupun lama. Sebab itu dia dikenali sebagai zaman batu lama. Itu paleo paleo. Dan tempoh masa dia paling lama iaitu antara 2.5 juta tahun hingga 8,000 sebelum Masihi. Oh, daripada dulu ada manusia tinggal kat bumi ni Dan macam mana manusia hidup? Manusia dia meneruskan hidup dia, meneruskan kelangsungan hidup dia dengan menggunakan teknologi batu yang memang ringkas. Simple-simple je batu-batu dia. Dan mereka juga menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang-tulang binatang dalam aktiviti harian diorang. Itu pada peringkat awalnya. Itu zaman Paleolitik. Okey. Zaman yang kedua iaitu zaman Mesolitik. Ni Mesolitik. Apa itu Mesolitik? Macam cikgu cakap tadi, litik ni maksudnya adalah batu. Jadi kalau meso ini maksudnya pertengahan. Iaitu zaman batu pertengahan antara Paleolitik dengan Neolitik. So dia di tengah-tengah. Sebab itu dipanggil Meso, iaitu Mesolitik, dan tempoh masa dia adalah antara 12,000 hingga 4,000 sebelum Masihi, dan waktu ini manusia mula memburu binatang dan menangkap ikan sebagai sumber makanan. So, pada waktu itu memang manusia hanya mencari makan aja. Cari makan, tidur, buang air besar, bangun, makan, tidur, buang air besar, bangun, makan, tidur, buang air besar. Jadi, itu je lah kerjanya. Okay. Jadi, ya itu kehidupan. Sebenarnya sama je lah macam sekarang kan. Korang apa? Bangun tidur, makan, main, bangun lepas tu tidur balik. Lepas tu bangun, makan, tidur. Itulah kerja korang. Sepanjang PKP ni kan. Baik. Dulu ada MACD ke? Mana ada MACD? Okay. Tak ada MACD dia. Right. Kemudian kita lihat zaman seterusnya. Yang ketiga, iaitu zaman Neolitik. Dan apakah maksud Neolitik? Macam cikgu cakap tadi, litik ni maksudnya adalah batu, dan neo ni maksudnya adalah perkataan bagi dipanggil sebagai new. Okey, iaitu new sebenarnya. Okey, dia new ya. Jadi tempoh masa antara 10,000 hingga ke 20,000 sebelum Masihi, zaman Neolitik. Waktu ini apa beza dia? Okey, wujud kawasan pertempatan. Maknanya diorang dah ada kampung lah. Diorang dah duduk beramai-ramai lah. Diorang dah duduk kampung. Kemudian mereka, apa diorang buat? Mereka dah pandai bercucuk tanam. Kemudian dah pandai buat tembikar. Dan dah pandai menternak binatang. Yes, 10,000 hingga 2,000 sebelum Masihi. Okey, kalau kita lihat di sini, maknanya apa? Maknanya, kalau kita lihat daripada awal, bermula dengan manusia Paleolitik, iaitu peralatan sangat ringkas. Okey. Kemudian bila zaman Mesolitik, mereka dah pandai memburu binatang, menangkap ikan. Kemudian zaman Neolitik. Okey. Zaman Neolitik iaitu mereka dah pandai bercucuk tanam dan membuat tembikar. Maknanya apa? Manusia ini sentiasa mengalami kemajuan. Itu baru manusia. Macam kamu. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dah habis.
sekarang naik tingkatan 1. Mesti ada kemajuan. Nampak tak? Mesti ada kemajuan. Kalau tak kemajuan, tak ada kemajuan, kamu bukan manusia. Mungkin juga kamu ni platypus kalau tak ada kemajuan. Jadi kena ingat, manusia kena ada kemajuan. Alhamdulillah. Siapa yang masak ni? Bau dia sampai sini. Kan? Tak Kau sikit. yang masak? Kan? Ya ke? Masak air pun hangit. Apalah kau ni? Masak air pun hangit. Baik. So itu. Okey. Kita lihat. Hebat dari situ. Okey. Kita lihat zaman logam. Zaman logam. Tadi kita dah tengok zaman batu. Sekarang ni kita tengok pula zaman logam. Okey, zaman logam ni apa? Zaman logam ni, logam tu apa? Logam tu adalah bahan-bahan keras. Okey, Besi. yang bahan-bahan mentah keras seperti besi, seperti emas, itu semua logam. Okey. Ya Allah, kenapa? Kenapa? Ya Allah. Kau tak tutup mic? Ya Allah. Itulah dia. Baik. Kita lihat. Zaman logam merujuk kepada penggunaan teknologi apa tahu? Iaitu menggunakan gangsa dan besi. Wah, manusia dah pandai gunakan gangsa dan alat-alat besi. Dia orang ambil besi jadikan dia peralatan. Dan tempoh zaman logam ni antara 3,500 tahun sebelum Masihi hingga 500 tahun Masihi. Lama tu. Dan kenapa dia boleh maju? Sebab manusia telah melakukan inovasi, iaitu perubahan kepada logam besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Dah buat macam-macam. Dia orang jumpa besi tu, dia orang cairkan, kemudian dia orang buat pisau, dia orang buat cangkul, dia orang buat parang, dia orang buat kapak daripada besi. Dan paling penting ya, waktu inilah manusia zaman ini sudah mula aktiviti pelayaran. Wow. Maknanya dia orang dah pandai buat sampan, buat kapal untuk berlayar keluar. Hebat. Dan mereka menjalankan aktiviti pertukaran barang. Dan peralatan, bertukar-tukar peralatan dan bertukar-tukar barang berasaskan gangsa. Manusia zaman dulu maksudnya apa? Maknanya mereka dah banyak melakukan sistem barter. Kalau tukar barang dengan barang ni, sistem barter namanya tahu. Dia orang dah pandai dah. Maknanya susunan dia apa tahu? Mula daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, kemudian jadilah zaman logam. Makin maju manusia. Nampak tak? Manusia makin maju. Itu sebenarnya. Ya, B-A-R-T-E-R. Barter. Ya. Dan pada zaman logam inilah mereka telah mencipta peralatan-peralatan besi. Seperti apa? Seperti kapak. Mereka dah pandai buat tulang mawas. Kemudian juga beliung. Dan juga mata lembing. Diorang dah pandai buat ni. Okey, daripada mana diorang dapat idea untuk cipta semua itu? Okey, bermula daripada mereka dapat bahan-bahan batu tu. Mula-mula mereka dapat batu dulu kan. Zaman batu, mereka buat contoh buat pisau. Pakai bentuk macam ni pun pisau. Dia kata bentuk macam ni pun pisau. Kemudian apabila susah-susah letak-letak macam tu, mereka letakkan kayu kat sini, ikat dengan batu, kemudian jadilah macam kapak. Jadi macam tu, jadi macam kapak. Lagi senang rupanya. Tapi tak tajam. Kemudian lama-lama mereka jumpa besi. Okey, jumpa besi, jumpa gangsa. Kemudian diorang pun buatlah bentuk macam ni juga. Okey, cairkan dan buat bentuk macam kapak, macam pisau tu. Diorang sambung pula dengan kayu. Lagi bagus, lagi tajam. Lagi bagus, lagi tajam. So, itu perubahan manusia. Jadi itu perubahan manusia. Makin lama makin maju. Ya. Jadi, so kalau kita lihat peralatan besi seperti kapak, tulang mawas. Ini tulang mawas. Contoh tulang mawas. Ini tulang mawas. Kemudian juga ada soket beliung. Okey, beliung.
kemudian ada mata lembing bersoket dan juga ada kapak. Diorang dah pandai cipta dah ni. Diorang cipta ni untuk apa? Okey, diorang cipta alat-alat ni untuk apa tahu? Untuk digunakan oleh manusia untuk memburu. Buru binatang. Kemudian mereka nak buat bertani, bercucuk tanam dan menjalankan aktiviti harian diorang. Jadi ini memudahkan diorang tau. Peralatan ini telah memudahkan diorang. So, daripada batu bertukar kepada logam. Kerana apa? Kerana jenis peralatan yang telah bertukar. Jadi itulah yang berlaku kepada zaman logam. Baik. Kita lihat di manakah sebenarnya lokasi diorang katakan, okey, zaman prasejarah, zaman Neolitik lah, Paleolitik lah, apa semua kan. Kat mana sebenarnya bukti dia? Kat mana bukti-bukti dijumpai tu? Okey, baik, Amar tanya, mana diorang dapat logam dengan gangsa tu? Sebenarnya logam, gangsa tu apa semua, mereka jumpa di dalam tanah. Di dalam tanah. Apabila mereka bercucuk tanam, diorang jumpa biji-biji. Kenapa biji-biji ni? Biji-biji keras. Okey, biji-biji halus yang keras. Kemudian bila mereka campak dalam api, biji-biji tu cair. Okey, bila biji-biji tu cair, diorang tengok, lepas tu bila sejuk, jadi keras. Jadi dia kata, bagus ni. Boleh digunakan untuk apa? Untuk kita buat pisau ke, kita buat apa ke, kita buat kapak ke. Bermula daripada situlah. Dan logam-logam tu, macam tu. Dan logam itu pada awalnya, diorang jumpa kat atas tanah. Bukan dia korek. Diorang tak korek, diorang jumpa atas tanah. Tapi lepas tu bila diorang nak cari banyak, baru diorang korek lagi. Jumpa lagi, korek lagi, jumpa lagi. Bermula kat situ. Jadi itu sebenarnya cara macam mana diorang jumpa gangsa, diorang jumpa besi, macam tu. Ya. Nak tanya yang Stonehenge yang kat Britain tu kan cikgu, tak jatuh dia punya batu yang dekat atas tu? Sebenarnya dia memang disusun. Bukan tak jatuh, memang disusun macam tu. Jadi bila susun macam tu, memang tak jatuh sampai sekarang. Ada lagi sampai sekarang. Alright. Walaupun ada gempa ke apa? Sebab Britain tak ada gempa. Sebab itu dia tak jatuh. Okay. Yes. Okay. Kita lihat antara tempat-tempat yang menjadi bukti, bukti adanya zaman prasejarah ini bermula dengan Altamira. Iaitu Altamira di mana? Di Spanyol lah. Yang korang suka tengok Real Madrid lah, Barcelona apa semua, tu semua Spanyol lah tu. Jadi, bukti lukisan yang ditemukan di dalam gua ini menunjukkan wujudnya manusia zaman Mesolitik. Dan mereka hidup antara 35,000 hingga 11,000 sebelum Masihi. Itu di Altamira. Begitu juga kalau kita lihat ke kanan ni, iaitu di Britain, iaitu di Stonehenge. Ada batu-batu yang disusun. Cikgu rasa kita pernah pergi, ingat tak? Kita pergi hari tu kan? Kita tengok Stonehenge tu betul-betul. Altamira tu gua. Nama gua Altamira. Yes. Dan Stonehenge ni adalah susunan-susunan batu di Britain, dibina antara 3,700 hingga 1,600 sebelum Masihi. Sebenarnya binaan yang unik ini untuk apa? Untuk upacara ritual, iaitu upacara agama dan tempat untuk mengkaji bintang. Orang-orang zaman dulu pun pandai kaji bintang dan juga mereka dulu ada agama. Tapi agama diorang kebanyakannya adalah agama pagan, iaitu agama yang lebih macam animisme sebenarnya. Percaya pada unsur-unsur alam. Batu tu tak reput ke? Nampak gayanya tak. Kerana apa? Kerana kamu kena tahu di Britain dia sebenarnya kurang hujan. Cuma dia punya iklim memang sejuk tapi dia kurang hujan. Jadi sebab itu dia kekal sampai sekarang. Kuat dia orang kat batu. Memang dia orang kuat. Right? Yes.
Itu gua di Altamira dan Stonehenge di Britain. Cikgu. Kemudian, ya. So kira batu-batu tu dorang angkat guna tangan dorang lah cikgu. Ya, dan susun. Hmm. Jadi hebat orang Tinggi dulu ya. Mungkin diorang tinggi. Okey. Kemudian kita lihat juga seterusnya iaitu di mana? Iaitu di Gua Chauvet di Perancis. Kalau kita lihat Gua Chauvet di Perancis ini, okey, diduduki oleh manusia silih berganti antara 30,000 sebelum Masihi hingga 27,000 sebelum Masihi. Buktinya ada lukisan dalam gua. Lukisan dia kalau korang tengok, inilah rupa lembu masa dia orang tengok tu dia orang lukis. Rasanya dia punya lukisan lagi cantik daripada korang punya lukisan. Betul, Tengok betul, tu. betul. Betul. Okey. Tinggi bohong. So, lukisan dalam gua ini membuktikan penglibatan masyarakat prasejarah dalam aktiviti memburu binatang. Inilah bukti menunjukkan manusia zaman dulu boleh memburu binatang. Itu di mana? Itu di Perancis lah, France. Baik, itu yang berlaku. Kemudian di Turki. Di Turki ada dua tempat dua tempat, iaitu mula-mula satu tempat di Catalhuyuk. Catalhuyuk di Turki. Kenapa Catalhuyuk ini kawasan ini diduduki oleh manusia antara 7,100 hingga 6,000 sebelum Masihi, dan apa aktiviti utama dia? Iaitu pertanian. Terutamanya mereka dah pandai menanam barley dan juga menanam gandum lah. Orang dulu pandai makan gandum. Gandum digunakan untuk buat apa? Gandum. Siapa tahu? Roti. Nasi. Mana Tepung. gandum buat nasi? Gandum Tepung. buat roti, buat tepung, daripada tepung buat roti lah. Sebab tu orang sana makan roti. Barley tu biji-bijian yang boleh digunakan untuk masakan dan juga boleh dibuat minuman. Itu dipanggil air bali. Pernah minum air bali? Okay. Alhamdulillah. Baik. Tak. Ya. Baik, sebenarnya Zaid, roti diorang buat ni bukan roti kaya tu semua tahu. Roti yang diorang buat tu adalah macam roti nan. Kamu tahu roti nan yang tempel-tempelkan dekat kawah periuk tu kan? Tahu. Roti nan, cheese nan apa semua. Macam itulah roti dia. Di kawasan France apa semua dia orang makan macam tu. Jadi itulah dibuat daripada gandum. Baik. Kemudian satu lagi kawasan di Turki iaitu dipanggil Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, tapak ini diduduki oleh manusia pada 12,000 sebelum Masihi, dan ahli arkeologi berpendapat binaan batu di tapak ini, maknanya ada batu-batu kalau kamu lihat ada yang kecil-kecil dia, ada kaitan dengan upacara ritual iaitu upacara keagamaan. Mereka dah ada agama pada waktu itu. Jadi ini bukti bahawa manusia dah tinggal di sini beribu tahun dahulu. 12,000 ya. Lama tu, lama. Baik, bagus. Cikgu ulang. Apa itu upacara ritual? Upacara ritual tu maknanya upacara keagamaan. Iaitu macam kalau kita lihat, upacara keagamaan. Seperti kalau kita lihat macam kita sendirilah. Kalau kita nak solat. Macam memuja-muja berhala. Kalau macam kita nak solat, kita ambil wuduk, kemudian kita pergi ke masjid, kemudian kita susun. Itu upacara keagamaan. Begitu juga kalau kamu tengok macam agama Hindu. Mereka pergi ke kuil, bawa barang, kemudian bawa macam-macam dan diorang melakukan persembahan. Itu upacara ritual. Begitu juga agama Buddha yang dianut oleh orang Cina. Begitu juga agama Kristian. Semua agama ada upacara ritual. Jadi itulah sebenarnya upacara keagamaan. Spiritual. Baik. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu di India, iaitu Bhimbetka.
Di Bhimbetka, India ini ditemui satu tapak berusia 30,000 tahun sebelum Masihi. Dan bukti tapak ini menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di India. Ush, maknanya orang zaman batu pun ada kat India lah. Hebat. Dah ada kat India. Begitu juga di Iran. Di Iran ini kalau kita lihat iaitu bernama Shahrisota. Okey, Shahrisota ni di Iran. Okey, kalau kita lihat berusia antara 3,200 hingga 1,800 sebelum Masihi. Bukti di tapak ini menunjukkan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat yang tersusun dengan masyarakat pada Shahrisota ni, diorang dah ada kawasan perumahan macam kita. Ada kawasan perumahan, ada kawasan perkuburan, ada kawasan buat barangan harian, maknanya macam kawasan perkilangan lah. Dah ada dah. Ada orang kata yang tu tapak kaki Nabi Adam. Ada orang kata. Orang macam-macam boleh kata. Tapi kena ada bukti. Kena ada bukti ya. Kita tak boleh main cakap aja. Macam ada orang cakap cikgu ni sebenarnya adalah hang tuah daripada zaman Melaka. Jangan percaya. Jangan percaya. Hang tuah. Kan? Jangan percaya. Tak boleh Hang tuah. Betul. Jangan percaya. Lagi satu, jangan percaya orang-orang yang cakap macam tu ataupun orang-orang yang fitnah. Contohnya orang fitnah cikgu handsome. Itu fitnah. Itu fitnah. Tapi macam bila Jangan kan percaya. cikgu kan. Jangan percaya. Fitnah tu kalau orang cakap cikgu handsome. Fitnah. Jangan percaya. No. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Ada orang cakap cikgu pandai. Itu tak dinafikanlah sebab cikgu pandai sikit je daripada korang. Itu je. Cikgu pandai sikit je. Pandai sikit. Korang pandai banyak. Cikgu pandai sikit. Okey. Baik. So, kita teruskan seterusnya. Alright. Seterusnya iaitu kita lihat satu lagi di negara China pun ada. Alright. Banyak kostum, memang banyak. Memang banyak. Okey. Zhoukoudian di China. Ada juga tapak ini berusia 18,000 tahun hingga 11,000 sebelum Masihi dan ditemukan ada rangka manusia kau. Dia orang boleh simpan rangka manusia, kemudian dinamakan Peking Man. Kita kalau jumpa rangka manusia kelang kabut lagi. Dia jumpa, dia orang buat kajian. Cikgu. Betul partner. Ya. Macam mana orang boleh tahu nama dia Peking Man? Tak dinamakan, bukan nama Peking Man. Takkanlah tulang-tulang tu tiba-tiba cakap, "Ni siapa ni?" "Aku Peking Man." Takkanlah buat macam tu. Mestilah dia yang namakan. Alah kau ni kan. Jadi ahli sejarawan yang namakan orang tu Peking Man. Kalau Peking Man tu tinggal tulang je tiba-tiba, "Ni siapa ni?" Peking Man tu gerak. "Saya Peking Man." Dah lari dah. Dah lari kelang kabut lagi dah. Okey, baik. Kenapa dipanggil Peking Man? Baik. Sebenarnya Peking ni sebenarnya merujuk kepada nama bandar lama dan nama dia sebenarnya adalah nama sekarang ini dipanggil Beijing, iaitu di China. Sebenarnya di China sebenarnya, iaitu nama sekarangnya dipanggil Beijing lah. Dia namanya Beijing. So dulu nama dia panggil Peking, sekarang dipanggil Beijing di China. Yes. Jadi itulah sebenarnya nama-nama tempat dan lokasi zaman prasejarah di dunia. Banyak tu. Satu dunia ada. Kemudian ada orang yang tanya cikgu tahu baru-baru ni. "Cikgu, dekat Malaysia tak ada ke?" Baik. Perak man. Dekat Malaysia ada. Berdasarkan buku yang cikgu baca ni, Dunia Melayu berdasarkan ni, sebenarnya kita ni, orang Melayu kita ni sebenarnya ataupun orang di Malaysia ni, sebenarnya daripada sinilah orang-orang kita ni keluar. Keluar. Pergi ke mana? Pergi ke China menjadi orang Cina. Pergi ke India menjadi orang India.
pergi ke Afrika menjadi orang Sebab Afrika. daripada siasatan arkeologi. So semuanya bermula di mana? Di sini. Dan Malaysia. kitalah sebenarnya tamadun yang antara terawal di dunia. Sama Oh. macam Mesopotamia. Yes. Kita dicatatkan hampir 6,000 tahun sebelum Masihi. Yes, itu berdasarkan kajian dalam buku yang cikgu baca ni. Dunia Melayu. Yes. So kita rasa apa? Kita patut rasa bangga kerana kita berada di kawasan yang mana bermulanya tamadun awal dunia. Oh, bangga. Kalau Yes. British cikgu? Tepuk sikit. Yes. Kalau British, kenapa dengan British? Kembang hidup kembang. Berapa lama tu cikgu? Berapa lama apa? Maksudnya dia punya tamadun dah apa? Macam Tamadun kita terbentuk sebenarnya tu. dah lebih kurang dalam 6,000 tahun dulu lagi. Kalau 6,000 British? tahun dulu. Yes. Kalau British pun sama juga. Tapi British rasanya selepas tu. Dan Kita lagi betul lama kata tau. Zaid. Betul kata Zaid. Baik baca Al-Quran ada sejarah. Betul. Tetapi juga Al-Quran ada menyebut bahawa carilah orang yang berilmu untuk mendapatkan ilmu seterusnya. Jadi tak salah kan baca yang lain? Nampak tak? Kena balik. Betul. Betul. Memang betul. Dia checkmate cikgu, kena checkmate balik. Jadi itu sebenarnya. Tak ada salahnya kan? Okey. Baik. Betul. Dan untuk pengetahuan kamu ya, Nabi sendiri pun, Nabi Muhammad sendiri pun, dia dapat ilmu berniaga. Dia dapat juga berniaga. Dia berniaga dengan orang Yahudi. Tak kisah pun. So apa lagi kita? Ilmu yang datang. Terima dan kaji. Itu baru betul jadi orang yang hebat. Kan? Cikgu baca lagi. Cikgu baca buku. Why not? Kan? Kita baca sama-sama. Cikgu hebat ke? Tak, belum lagi. Belum lagi. Tak pernah rasa diri ini hebat. Tak. Kan? Sebab rasanya korang lagi hebat. Korang lagi hebat. Betul, korang lagi hebat. Okey. Korang lagi hebat. Betul. Okey, baik. Jom kita tengok. Kalau di Asia Tenggara ada tak kawasan-kawasan ini? Jom kita tengok. Lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. So kita nak tengok lokasi-lokasi dia. Kat Asia Tenggara ni ada tak? Inilah dipanggil Asia Tenggara. Siapa yang belajar geografi dengan cikgu, dia tahulah kenapa namanya dipanggil Asia Tenggara. Okey, siapa yang belajar geografi lah. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, rupa-rupanya di Asia Tenggara pun ada lah. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, contohnya Banciang. Okey. Sebab dekat Tenggara. Yes, betul. Okey. Kita lihat Banciang di Thailand. Okey, kalau kita lihat. Okey. Apa beza sejarah dengan geografi? Oh, tak susah. Sejarah tentang apa yang pernah berlaku suatu ketika dahulu. Geografi iaitu berkaitan dengan belajar tentang bumi. Itu je. Belajar tentang bumi, tentang laut, tentang bukit bukau, banjaran-banjaran. Kemudian belajar tentang kenapa manusia banyak tinggal di kawasan ini, kenapa manusia tak tinggal di kawasan itu. Itu tentang geo. Geo maksudnya bumi. Yes. Geografi. Geografi, cikgu Rafi. Pantun 2 kerat. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita lihat. Banciang di Thailand. Okey, di Thailand rupanya ada lokasi untuk tapak zaman Neolitik dan juga zaman logam berusia antara 3,600 hingga 500 sebelum Masihi. So, manusia di Banciang ni buat apa? Diorang rupanya dah pandai bercucuk tanam lah. Diorang pandai bertani, diorang pandai buat logam, pandai buat tekstil. Baik, tekstil ni sebenarnya ialah pandai buat kain. Dah pandai buat kain. Kemudian pandai buat tembikar tanah dan juga mereka pandai menternak binatang. Ini kamu tahu, seluruh ini yang cikgu bulatkan ni kan, Asia Tenggara ni kan,
ini dulu dipanggil alam Melayu. Kenapa Alam dipanggil? Melayu. Yes. Kenapa dipanggil alam Melayu? Sebab dari hujung Myanmar ni sampai ke bawah ni semua guna bahasa Melayu. Semua orang guna dulu bahasa kan. Melayu. Ya, suatu Dulu ketika kan dah kira- sekarang cakap bahasa Melayu tercangang. Sekarang ni masih ada lagi sedikit-sedikit bahasa-bahasa Melayu yang digunakan. Di mana? Di Filipina pun ada. Kemudian Contoh di cikgu, Philippines Vietnam apa? pun ada. Contoh. Kalau So, yang ada orang. Indonesia, cikgu betul-betul bahasa Melayu ke apa cikgu? Iya, bahasa Melayu lah. Thailand Bahasa ada Melayu. Thailand. Thailand pun ada. Ada orang yang guna bahasa Melayu. Tapi kalau Indonesia memang Ah. 100% Melayu lah. Ya, okey. Jadi semua ni dulu dipanggil alam Melayu. Jadi kalau di Thailand ni adanya aktiviti-aktiviti zaman batu ni, maksudnya kan, maknanya orang-orang alam Melayu lah yang buat tembikar-tembikar ini. Hebat. Begitu juga. Okey, contohnya satu lagi di Malaysia pun adalah. Kat mana? Dekat Lenggong. Kita pernah pergi hari tu. Dekat Lenggong. Lenggong kat negeri mana? Lenggong kat negeri Perak. Peralatan batu yang ditemui di Bukit Bunoh, Lenggong, Perak. Dan lokasi ini merupakan antara tapak zaman prasejarah yang terpenting di rantau Asia Tenggara. Okey, yang menunjukkan kehidupan manusia merentasi zaman Paleolitik, kemudian Hobbinian dan juga Neolitik. Maksudnya, okey, daripada zaman Paleolitik sampai Neolitik, orang-orang orang-orang awal ni, orang-orang zaman batu tu memang dah ada tinggal di kawasan negeri Perak tu. Wow. Siapa orang Perak kat sini? Sila angkat tangan. Ada tak raise hand? Orang Perak, Perak. Ate komanya. Ate koma. Ate koma. Ya, Perak lah kan. Ate kan. Jadi orang Perak banggalah orang Perak dah. Teman ni, teman. Teman. Jadi Dah lower hand. sebab itu ditemui rangka macam dekat China juga tau. Rangka Perak Man. Yang berusia antara 11,000 hingga 10,000 sebelum Masihi. Kenapa? Kalau tanya kenapa panggil Perak Man? Sebab dijumpai di Perak. Sebab itu dipanggil Perak Man. Dia bukannya orang tanya, ni tulang apa ni? Dia pun gerak. I'm Perak Man. Tak. Okay. Kalau dia gerak macam tu, I'm Perak Man, berlari semua orang tu. Tulang bercakap. Berlari. Jadi tak. Okay. Dinamakan oleh ahli sejarawan. Okay. Cikgu. Iron Man. Ya. Gigi kita tak pandai reput kan cikgu walaupun kita dah mati? Ya, betul. Gigi tak reput. Tapi kalau gigi, kalau dia rasa sensitif, guna Sensodyne ya. Itu iklan. Baik. Seterusnya. Boleh. Baik. Kemudian, itu iklan. Okey. Baik. So, kalau kita lihat rangka Perak Man ini berusia antara 11,000 hingga 10,000 sebelum Masihi. Ianya adalah bukti paling penting menunjukkan kehidupan manusia zaman prasejarah di negara kita. Maksudnya, negara kita pun ada orang yang dah lama tinggal kat sini ya. Tapi diorang tak guna Sensodyne lah. Gila kau, zaman batu lu mana ada Sensodyne, kan? Gosok gigi pun tak sebenarnya kan. Ya, zaman dulu gosok gigi Tapi pun diorang tak. bersihkan diri jugalah. Tak tahu. Cikgu belum buat temu bual lagi. Kaedah temu bual dengan orang batu tak pernah jumpa lagi. Nantilah kalau cikgu sempat jumpa orang batu, cikgu guna. Aduh ya kau ni kan. Cikgu, Soalan. tapi yang cikgu cakap yang pasal apa tu yang hari tu ada tu sejarah yang cikgu cakap pasal tandas tu. Okey, kenapa? Kan cikgu ada Ya. cakap sebelum zaman tu diorang tak Tak, sebenarnya memang daripada zaman dulu, okey, manusia memang kita katakan sebagai mandi ni bukan satu kewajipan. Bersihkan diri ni bukan satu kewajipan. So kalau kita lihat orang-orang Paleolitik yang kerjanya asyik memburu makanan, memburu makanan apa semua, ada tak masa dia orang nak mandi? Ada apa? Korang ingat anda ada masa untuk sakit kepala? Tak ada kan? Nampak? Jadi Tapi tak ada. cikgu kata kan dulu suka tangkap ikan je kan, betul?
Betul. Maksudnya adalah juga masa nak mandi sebab time tangkap ikan boleh mandi-mandi sekali. Itu kata engkau. Engkau memanglah tak tangkap ikan lagi, engkau dah mandi. Dia belum tentu lagi. Kan? Dia belum tentu lagi. Jadi itulah yang berlaku. Nak mandi tak ada sabun, berbau. Alah kau ni kan. Engkau orang ni sekarang ni dah mandi belum? Ada ramai yang tak mandi lagi. Berbau je. Dah je. mandi lah cikgu. Dah. Okey, baik. Okey. Seterusnya, kita nak lihat Gua Liang Bua. Okey. Syamil tidur. Jangan tidur Syamil. Kantoi di situ. Syamil tidur. Syamil lelakkan mata. Bau kau apa? Bau 9.30. Dah nak tidur. Bangun Syamil. Okey. Terkejut Syamil. Uish. Nampak kamu tidur ya. Gua Liang Bua iaitu di Pulau Flores, Indonesia. Dan lokasi ini penting kerana penemuan fosil. Baik, siapa tahu apa maksud fosil? Apa maksud Maksudnya fosil? macam Bahan tengkorak-tengkorak tu. Bahan tinggalan. Mana ada. Yes. Okey, fosil tu adalah bahan-bahan tinggalan haiwan. Dan juga sisa-sisa tulang yang berusia 94,000 hingga 12,000 sebelum Masihi. Dan di Pulau Flores, Indonesia ni pun dijumpai Floresman ataupun Homo floresiensis. Tapi selalunya dipanggil Floresman lah. Samalah macam Peking Man, Perak Man, samalah. Orang Floresman. namakan. Ya, dan tapak ini juga menunjukkan kehidupan manusia sejak zaman Paleolitik hinggalah ke zaman logam. Ya. Okey, so ada yang tanya, cikgu, orang dulu kan tidur kat gua, hidung mereka tak sakit ke sebab ada pasir dan pasir itu masuk hidung? Itu pun kita tak pasti sebabnya kita tak pernah jumpa orang-orang yang tinggal dalam gua tu yang tak ada pakaian, yang memang orang batu. Kalau kita jumpa nanti kita interview nak. Kita buat kaedah temu bual. Hari ini saya nak temu bual bersama dengan orang batu. Kan? Orang batu boleh cakap ke? Macam tu je lah. Okey, baik. Cikgu, Ya. zaman sekarang masih ada lagi orang yang tinggal-tinggal kat gua itu. Ada, tapi dia dah ada pakaian lah. Dia bukan tak ada pakaian. Adalah pakaian. Orang asli kan? Tak, dia tak panggil orang asli. Dia panggil orang asal. Sebab kalau dia orang asal, kita ni apa? Orang fake. tiruan. Orang tiruan, bukan. Okey, bukan. Baik. So Rosham Daniel tanya, siapa orang pertama pakai baju? Confirm orang pertama yang pakai baju adalah orang yang buat baju tu. So confirm. Okey. Baik, seterusnya. Gua Tabun Macam di tu. Filipina. Yalah. Dia cipta baju, dah tentulah dia yang pakai baju kan. Okey, baik. Tak ke fake. Okey. So kalau kita lihat lokasi Gua Tabun di Filipina merupakan zaman prasejarah yang paling penting di Filipina, dianggarkan berusia 47,000 sebelum Masihi. Jadi tinggalan rangka manusia berusia antara 22,000 hingga 24,000 tahun yang lalu telah ditemui di sini. Wow, lamanya. Okey. Kemudian kita ada di Sa Yun di Vietnam. Di Vietnam kalau kita lihat, okey, lokasi ini merupakan tapak zaman besi yang paling menonjol di Asia Tenggara berusia antara 1000 sebelum Masihi hingga 200 Masihi. Aktiviti utama adalah pembuatan tembikar iaitu di Sa Yun di Vietnam. Dan yang terakhir kita nak lihat hari ini iaitu Gua Padahlin. Sebuah gua yang kalau kita lihat di sini, Gua Padahlin ni, okey, ini merupakan tempat tinggal manusia zaman prasejarah antara 13,000 sebelum Masihi hingga 11,000 sebelum Masihi. Okey. Baik. So ada yang send bahawa ada yang send bahawa the origin of t-shirt. Okey. The origin of t-shirt. Tak, itu dia mentionkan t-shirt. Pakaian sebenarnya daripada zaman Nabi Muhammad dah ada baju dah. Okey, tahun 610 Masihi dah ada dah. Tapi yang dimentionkan tu t-shirt. Beza t-shirt dan pakaian menutup
badan. Itu perbezaan dia. Jangan keliru. Okey. Right. So, hari ini kita telah lihat lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Okey, dan kita akan melihat juga ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman setiap zaman Paleolitik, Mesolitik ni semualah. Baik. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Okey. Kau nak tanya kenapa ada ni ke? Okey, sebab sekarang t-shirt dengan baju tu sama je. Yelah. Sekarang, dulu tak. Dulu tak ya. Okey. Baik. So seterusnya. Okey, anda masih lagi boleh meneruskan pembelajaran ni ke dah tak larat dah ni? Okey. Boleh. Boleh nak kuis pula. Korang ni baru belajar sikit nak kuis. Baru belajar sikit nak kuis. Aduh yai. Apa macam korang ni? Jom pergi Rafiq Airlines. Oh okey, nak terbang. Nak terbang. Okeylah. Boleh. Okey. Baik. Siapa nak terbang? Tolong raise hand, angkat tangan. Raise hand. Nak tengok siapa yang nak pergi terbang. Nak terbang ke mana pula? Oi, ramainya nak terbang. Philippines, cikgu. Pergi Philippines. Wow. Pergi Pakistan. Pergi Pakistan. Wow. UK. Ya, UK. Seronok kau orang order Main order je tambang tak bayar. Oh, korang ni kan. Pergi beli tiket dulu. Bayar tu. Beli tiket. Alamak, jap 70 orang ramai ni. Okey. Okey, tak apalah. Masuk. Dah. Pintu tak kunci. Masuk. Pintu tak kunci. Kan. Okey. Cikgu belanjalah. Okey. Jom cikgu belanja. Cikgu belanja Okey, sedia untuk terbang. Sila pasang seat belt semua. Okey. Pasang seat belt, kejap lagi kita nak terbang. Okey. Turun tangan. Berapa ramai dah nak ikut. Jom. Jom kita tengok berapa ramai lah nak ikut ni. Okey, kita akan bertukar mod. Kita akan menggunakan kita akan tukar mod kepada kapal terbang sekarang ni. Okey. Okey. Mana ada Jack Sparrow crash land? Mana ada crash land? Setiap kali ada kan. Okey. Baik, dah sedia semua Okey. So dah sedia. Okey, kejap. Kita nak pergi mana ni? Okey. Tanya pilot dulu. Pilot nak pergi mana? Pilot okey. 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 Pilot nak pergi mana? Pilot nak pergi mana? Pergi mana? Pakistan. Pakistan. Tak naklah. Belum apa lagi nak pergi Pakistan. Kita pergi ke hatimu boleh? Alright, jom kita terbang. Okey, jom kita mulakan. Gimana ni? Okey, sekarang kita berada di atas. Kita berada di atas. Okey, sekarang kita berada di atas Malaysia. So sekarang ni kita nak lihat kat manakah kita nak pergi ke Stonehenge, yang mana baru-baru ini ramai yang nak pergi. So kita pergi ke Stonehenge. Ada tak agak-agaknya? Kat manakah Stonehenge itu? Okey. So dia ada di Britain. Kita bergerak pergi ke Britain. Di manakah Stonehenge ini? Bukan dah pergi ke? Ya, kita pergi sekejap. Kemudian kita pergi tempat lain kita akan berlepas pergi ke tempat lain juga. Okey. Iaitu Stonehenge terletak di United Kingdom. United Kingdom kat situ. Jadi siapa yang pernah pergi? Pernah pergi? Siapa pernah pergi? Saya. Pernah pergi Dahsyatlah korang ni. Kan? Pernah teringin tapi tak pernah pergi. Ada yang kata teringin tapi tak pernah pergi. Jom. Okey, so kita akan lihat. So dia ada di Isle of Man. Ada pula Isle of Man. Apa ni? Pulau apa ni? Okey, kita berada di atas pulau yang terletak di kawasan mana ni? Kawasan di UK. Cikgu boleh tak pergi pulau yang terbesar? Pulau yang terbesar? Cuba bagi tahu cikgu, pulau apa yang terbesar? Langkawi pulau terbesar? Australia. Tak. Sebenarnya kalau ikutkan iaitu pulau terbesar ialah Pulau Australia. Inilah dia. Inilah dia pulau yang dikatakan pulau terbesar. Okey, iaitu Pulau Australia yang terbesar. Okey, dan juga dia merupakan satu benua.
Satu benua yang sangat besar. Jadi itulah yang dikatakan dengan kepulauan tu. Okey, baik. Selain itu, jap, korang nak pergi mana lagi sebenarnya ni? Confused cikgu. Lower hand Macam-macam lah. korang. Dah, lower hand. Okey. Baik. Nak pergi mana tadi? Philippines. Oh, Philippines. Iaitu dalam bahasa Malaysianya Filipina Ya, betul. Okey, jom. Kita nak pergi ke Filipina dan apa yang ada di Filipina? Tu di atas tu Filipina. Okey. Kamu nampak tak dekat sini ada gugusan pulau-pulau yang warna hijau ni, yang memanjang ni, bentuk dia macam keris. Nampak tak bentuk dia macam sebilah keris? Betul lah. Okey. Inilah dipanggil Pulau Palawan. Dipanggil Pulau Palawan. Kenapa dipanggil Palawan? Sebab dia ambil nama Sebab bentuk sempurna bahasa Melayu iaitu pahlawan. Sebab itu cikgu cakap Philippines pun sebenarnya dia ada menggunakan bahasa Melayu. Dia guna Tapi bahasa cuma Melayu. dia sebutan sama, cuma ejaan je yang. Sebutan sama, ejaan yang berbeza. Bermakna ini semua dulu adalah kawasan di Filipina, dulu kawasan Melayu sebenarnya. Begitu juga kat sini kita ada kawasan-kawasan di Hong Kong, di Taiwan, dan juga kalau kita lihat di atas ini juga ada South Korea dan juga ada Japan. Dan kita perhatikan antara negara yang terpisah dua iaitu South Korea dan juga North Korea. Di sinilah bermulanya yang korang kata K-pop tu kan. Di mana? Di South Korea. Bukan North Korea. Budak tak sunat. BTS. Itulah dia. Jadi itu di South Korea. Besar ni tak jauh daripada South Korea adalah sebuah negara Jepun. Ini negara Jepun. Kalau kita lihat negara Jepun juga adalah antara negara yang sebenarnya dipanggilkan sebagai negara yang agak malang. Kenapa malang? Kerana tiap-tiap minggu berlaku keruntuhan, berlaku juga gegaran-gegaran tiap-tiap minggu pada hari yang sama. Perasan tak dekat Jepun? Tak Betul. pernah ambil tahu. Tak pernah tahu kan? Tak. Tiap-tiap minggu, hari yang sama, waktu yang sama berlaku gegaran. Iaitu akibat daripada pertarungan Ultraman dengan Gergasi. So bila Ultraman dengan Gergasi bergaduh, waktu yang sama, hari yang sama, tiap-tiap minggu pula tu habis hancur bangunan. Okey. Jadi itulah. Dah mula. Jadi itulah kesian Jepun kan. Tak pasal-pasal dia punya majlis bandaraya bersihkan. Setiap hari Sabtu, Ahmadi Najat tahu tu. Ahmadi Najat tahu setiap hari Sabtu pukul berapa. Dia orang dah standby dah. Ultraman Ultraman. Saya tahu kenapa Ultraman lepas serang raksasa dia terus terbang. Kenapa? Sebab dia malas nak kemas. Dia malas nak kemas. Tak juga. Sebenarnya dia kena Sebab dia terbang tak nak sebab ambil tanggungjawab. Dia takut. bukan. Perasan tak bila dia nak kalah dia ada lampu menyala kan? Sebab bila dia turun kat bumi dia punya bateri tinggal 8%. So dia tak sempat charge. So dia kena balik cepat-cepat, kena charge balik. Tinggal 8% kot. Jadi itu yang berlaku. Jadi sekarang baru tahu kan. Ya, kesian. Dah ada gugur bumi. Ada gebur bumi kesian. Okey. Baik. Oleh kerana itu, oleh kerana hari ni korang ramai dan seronok dengan kelas ini, tak apa. Cikgu nak bagi korang sesuatu yang tidak mengantuk. Iaitu cikgu nak bagi korang main satu game. Boleh tak main satu game? Boleh. Okey. Laju Baik. semua. Boleh. Yang Mariam macam ni kenapa Mariam? Aduh, yai. Okey. Baik. So kita akan berikan. Okey, tolong klik dan cikgu pun nak main sama. Okey, sedia? Okey. Okey, sedia, kita akan berikan ini linknya. Ui, Dan harap-harap kamu boleh- spaceship. Okey. Jom kita main sama-sama. Zombie lagi, cikgu. Jom kita tengok.
Jom. Betul lah. Zombie. 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 Jap. Bismillah. Baik. Kasih Aisyah. Kenapa Kasih Aisyah? Tak boleh main ke? Ke macam mana? Apakah kita perlu mengkaji masyarakat sama perasaan? Ya, Kasih Aisyah. Kenapa tak boleh main ke? Ada problem? Jom kita main. Oh, itu kakak. Allah. Oh, ya ke? Hai kakak. Cakap dengan dia. Yasmin ni sibuk je lah Yasmin. Alamak. Lambatnya nak masuk. Cikgu pun lambat masuk. Cepat. Okey. Sekejap. Oh. Alamak. Cikgu pun main sekali ke? Ya, cikgu main. Oh. Cikgu pun main lah. Apakah kesan penemuan rangka perak men? Oh. Alamak. Yo, first time soalan satu dah betul. First time ya. soalan. Cikgu. Cikgu. Ya. Okey, nanti tunggu ada soalan. Aduh, salah. Rupa-rupanya saya cakap seorang-seorang tadi. Patut tak cikgu tak jawab? Okey. Lari. Alamak. Ya Allah Akbar. Seram tu bunyi hantu hijau. Yeah. Yeah. Nazim. Allah, sekat. Kesan bersembunyi jema'i dalam gua coba perasaan saya berbukti kau wujud Yes. aktiviti pembunuhan binatang. Alamak. Kawasan binatang buah solah senang. Cepat. Salah. Tinggal satu nyawa sudah. Mati. Penipu cikgu. Penipu betul. Aduh. Apa cik? Saya akan cuba yang terbaik. Okey. Cikgu, zombie tunggu je. Kalau saya salah, dia keluar. Itulah. Jadi salahkan dia. Okey, baik. Ya, salahkan dia. Cepat. Salahkan. Macam pro player sikit. Sering hidup berpindah randang. Apa benda tu? Mendengar macam naik motor. Yang purple ni dahsyat lah. Dia kejar lah. Betul tu. Merah. Cikgu dah sampai kat purple, saya tak sampai. Cikgu boleh buat lagi ke? Boleh. Silakan. Tinggal satu nyawa barulah hidup. Dia kalau ada satu nyawa terus macam kita semua betul. Okey, boleh. Yang dah mati lepas tu nak buat lagi silakan. Boleh main lagi. Cikgu purple tu laju sangat. Saya Terima stres. kasih awak penempatan. Dia hang. What? Hang pula. Nasib betul. I know. Hantu dia kejar. Tuhan. Kena kepung cikgu, kena kepung. Yeah, betul juga. Padam. Cikgu ada betul. Cikgu betul. Tapi cikgu dah sampai. Dah macam mana cikgu boleh sampai kat purple? Saya bukan ke bawah. Purple tu kejar. Bodoh kejar. Warna hijau pun dia macam kalau dekat sikit dia kejar.
Kalau purple hijau pun dia kejar. Aduh, banyak pula hijau ni. Aduh. Warna Kena tunggu hijau. Tak faham lah cikgu, tak buat hati lah. Sepat. Kita gerak ke bawah je, kita tak ke tepi. Cari pasal. Dia kejar Yeah. dia kejar. Wah. Saya kena kepung cikgu. Eh. Nasib baik. Cikgu, Ya. ada berapa banyak soalan? 9. Tak banyak, dalam 9 je. Terima kasih awak bersama di kawasan. Alamak, purple. Alamak, hijau. Tit. Yeah. Dah Cikgu, siap. berapa soalan? 9. Yeah. Sampai 4. Tolong cikgu, tolong. Uish. Alamak. Tolong jangan kejar. Nombor purple, 1. warna purple cikgu. Warna purple. Wih, nombor 1 Amira. Wah, hebatnya. Nombor 2 Nombor siapa 1 Amira, 2 Ku Elias, 3 Aisyah. Cikgu nombor 4. Aduh, kalah lagi. Aduh. Afif Hazim nombor 5, Mariam nombor 6. Wow. Firdaus nombor 7, Izul Nokman nombor 8. Razan nombor 9. Wow, Imran nombor 10. Terbaiklah. Hebat. Yelah saya. Allah. Tak, dia ada. Yelah, ramai yang nak masuk kan. Tapi rata-ratanya semua dah dapat dah. Hebat. Okay. Masuk cepat. Cikgu sharekan dia punya result, dia punya keputusan dia. Okay. Bukan kalah sebab salah dia, sebab hantu tu. Betul. Okay, nampak ni. Okay, nombor 1 Amira, Ku Elias, Aisyah, lepas tu cikgu. Cikgu, lepas tu Afif Azim, Mariam, Firdaus, Izul Nukman, hijau banyaknya. Razan Frost dan juga Imran. Wah. Dapat nombor 3. Hebat semuanya ni. Hebat. First place. Wow. Yeah, first place baby. Anak lah, last question cikgu. WBB lah, baby. Bangga masyarakat pada zaman Apa baby pula? Kan, WBB lah. Kan. Bagus. Boleh WBB jadi baby. Tak faham cikgu macam mana boleh jadi baby. Yes, semua betul. Tapi Okay. kita tak tahu nombor berapa. Dia punya bunyi. Kan. Adam Haris, mana tak nampak pemain? Lah Adam ni. Main lah cikgu, tapi kalah. Kalah juga. Dah maris ada dah ni. Dam, asal Dam, apa pasal suara dengan muka macam tak match ah? Saya pun tak tahu dah cikgu. Suara besar tapi muka macam cute lagi. Itu yang macam asal muka tak match ke orang lain yang cakap, abang kamu yang cakap kan ke? Bukan kan? Lebih cikgu, lebih. Cikgu saya nombor 1. Tapi apa pun Adam hari suara memang kelas lah. Itu memang kelas. Kan? Aisyah tu kita orang tak sempat tukar ya ke? Bila nak umum? Okey, tentang video itu cikgu akan umumkan dalam grup WhatsApp. Okey, dan cikgu akan letakkan ranking-ranking dia. Grup WhatsApp lah, bukan kat sini sebab sebelum mula kelas tadi suddenly cikgu terima ada 2 video. Last kata, cikgu saya baru nak hantar, cikgu minta maaf cikgu. Allah. Kan? Macam Oh my god. Jadi sebab itulah terpaksa juga cikgu nak umumkan dalam grup WhatsApp je lah. Dalam kelas tak boleh sebabnya ada juga nak buat macam mana. Apa kan cikgu orang kalau nak cikgu hantar. bagi dekat grup WhatsApp, cikgu bagi dekat tapi time belajar minggu depan. Cikgu buat. Ya, sebabnya bukan apa. Kalau orang dah buat susah-susah kan, takkan kita nak tolak kan. Dah buat susah kot. Kan, ada yang pegang pen macam tu je. Saya nak temu bual kepada adik saya. Dia buat macam tu. Pakai pen macam tu. Jadi kesian dia, susah nak buat. Jadi nak juga umum dalam ni. Cikgu tahulah dia Widian pun sebenarnya buat temu bual dengan kakak.
Dia buat temu bual dengan kakak. Mariam ada. Mariam hantar. Mariam buat dengan siapa ya? Dengan mak Mariam dengan mak. Mariam dengan mak. So ramai. Okey. Oh ya ke? Ya, Santosh pun buat. Tapi yang kelakar Santosh. Memang terbaik Santosh. Kan, kamu temu bual dengan adik tapi gambar adik tak ada. Kan? Cikgu pun pelik. Macam cakap sorang-sorang. Tapi okeylah tu kan. Nampak macam cakap dengan dinding. Tapi itulah. Okey. Dan macam mana agak-agaknya kalau keluar kat berita kan. Tiba-tiba berita tu kan. Tanya pemberita saja. Orang tak nampak. Mesti orang yang tengok kan. Apa dia nak tunjuk ni? Kan. Jadi. Saya buat tak buat pun. Oh ya ke? Itu paling penting. Okey. Baik. Siapa yang dah habis permainan ni? Okey, dah habis dah? Dah. Aku habis. Sir. Baru dah habis. So baru habis. So macam mana? Okey. Okay. Okey. So berpuas hati. Siapa nombor 1 sekarang ni? Siapa yang tengah main lagi ni? Siapa nombor 1? Boleh umumkan siapa Tengok nombor 1 level sekarang? kot cikgu. Tengok. Siapa nombor 1 sekarang ni? Kita nak tengok siapa nombor 1. Okey, cikgu nombor 10 dah. Amar. Ui. Abu bin Ali. Amar. Okey. Abu bin Ali. Uish. Amar. Macam tu. Amar pula. Ya, saya. Oh ya ke? Okey. So Abu Bakar Ali. Abu Bakar dahsyat juga sebenarnya korang ni main baguslah korang ni. Kan. Yalah, korang kan semua kan kaki game. Itulah dia. Okey, dengan bangganya saya bukan nombor 1. Cikgu kalah. Itu normal, biasa. Kalah tu biasa. Menang dah tentu. Kalah biasa. Menang dah tentu kalah tu biasa. Okey, baik. So, ada apa-apa soalan yang lain? Sementara yang lain tu mungkin ada yang tengah main game tu. Okey. Silakan nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa tak? Aijiza Akim. Apa hal tu? Nak bagi tahu suara je ke? Tahu tak saya geram dengan alien ungu tu. Okey, geram dengan alien ungu tu kan. Nanti lain kali kalau jumpa alien ungu tu kau langgar dia. Lagi teruk. Lagi teruk. Geram kan? Kau langgar dia. Okey, baik. Mati terus. Saya kena konek dengan semua alien cikgu. Saya pernah sekali. Kasih Aisyah. Tak dapat tangkap saya. Okey, kasih Aisyah tanya. Yasmin keep screaming. Oh ya ke? Kenapa pula? Okey, baik. Kemudian ada yang tanya, cikgu asal mana? Cikgu asal boleh. Cikgu asal boleh. Asal boleh cikgu lah. Okey. Baik, cikgu. Cikgu tak apalah. Cikgu asal boleh buat lawak. Namanya cari pasal tu. Oh ya ke? Okey, cikgu jadi YouTuber tu best tak? Kalau saya subscribe cikgu. Kalau subscribe saya cikgu. Okey. Sila subscribe kepada channel cikgu di YouTube channel, boleh klik kat situ. Okey, boleh klik. Cikgu ada hantar ke? Adalah dekat YouTube channel. Okey. Baik. So iklan lagi. Itulah banyak sangat iklan. Okey. Baik, kesimpulannya pada hari ini apa yang kita belajar iaitu berkaitan dengan inilah dia. Okey, iaitu berkaitan dengan zaman prasejarah, Paleolitik, okey. Kemudian zaman Neolitik, Mesolitik. Kita dah nak habis dah. Okey. Kita belajar yang ini dan terakhir kita belajar logam, zaman logam, dan seterusnya kita belajar tentang lokasi-lokasi di zaman prasejarah dan juga kita belajar tentang lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. So kita belajar sampai sini. So the next class saya dah subscribe dah. Selepas ini kita akan sambung lagi dengan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey. Baik. So ada soalan untuk ditanyakan? Kalau tak ada, kita mungkin boleh berehat awal sikit kot. Boleh berehat awal. Aduh. Kan? Ya, pukul 6 pagi. I am back. Baru habis mengaji. Baru habis mengaji. Allahu Akbar. Kan? Alif depan A, alif depan bawah I, alif depan U, A, I, U. Betul lah, Mar? Itu macam mana, Mar? Kan? Kan? Alfabet je. Siapa nama Wahami oi? Betul. Ba di atas ba di bawah B, ba depan bu,
tak di atas tak. Babi buta. Bukan. Okay. Baik. So itu Dah lama tak bercakap. tak, jangan. Jangan tak baik. sengaja. Jangan. Tak. Okey. Anda ingat kalau marah-marah jangan sebut-sebut nama binatang peliharaan tu. Jangan. Okey, sebutlah benda lain. Boleh. Saya cakap Hawa. Binatang Saya cakap peliharaan. hawa. Ya, cakaplah seperti botol kicap lah kau ni. Sos cili lah kau ni. Gunakan macam tu. Pinggan ke kan, cawan sudu lah. Macam tu. Ini balik-balik guna binatang peliharaan tu. Apalah salah dia. Kan? Kesian dia. Okey, ya Airisha. Ya Airisha, kenapa Airisha? Kenapa? Okey, bang. Aduh, yai. Seperti pisau ya. Okey. Ya, cikgu akan umum dalam grup esok. So standby. Yang lebih best iaitu hadiah sampai dulu baru cikgu umumkan. Itu lagi best. Tahu-tahu dah sampai. Cikgu nanti kan. Siapa hantar ni? Salah rumah. Itulah. Kan. Apa pula salah rumah? Dah rumah bentuk Bagi macam dah tahu rumah nama. lah. Takkan dia nak hantar ke Reban ke? Nak hantar ke Salah mana? alamat rumah. Salah alamat. Kalau salah alamat tak apalah, rezeki orang tu lah. Amin. InsyaAllah. Cikgu. Sampai rumah saya Cikgu. Ya. Cikgu hantar tu kan. Cikgu cakap lah. Yang makanan tu untuk siapa? Of course lah. Mestilah makanan untuk siapa. Takkanlah cikgu nak cakap makanan tu untuk kucing kamu. Mestilah untuk kamu. Aduh. Bukan Rai. cikgu. Nanti orang tu salah rumah. Waktu cakap nama nanti cikgu tak. Nanti nama cikgu. Bukan nama orang yang dapat. Bagus soalan Zahra tu. Macam Hantar mana balik cikgu kat tahu cikgu. alamat orang? Sebenarnya insya-Allah cikgu kan ada alamat-alamat korang melalui pendaftaran hari tu. Jadi pendaftaran itu ada alamat korang. Sebab itu cikgu boleh tahu alamat korang. Personal info. Hashim. Ya, itu sebenarnya. Okey. Baik. So, itu sahaja pada malam ini. Terima kasih banyak untuk Bye, cikgu. semua. Bye. Okey, kita akan jumpa lagi pada kelas seterusnya. Baru Pada habis hari Ahad. mengaji. Cikgu nak Okey. tahu rakit. Ya. Oh tak kira tak Bye, dalam cikgu. mengaji. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye. Bye. Bye, cikgu. Bye. 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 Cikgu jangan Bye. kandang. Bye. Ya, silakan Airisha. Bye. Bye. Cikgu. Jangan cikgu siapa? Terengganu. Ayam dalam Terengganu. Ayah. Ayah. Ayah ke Ayo. Kalau Kedah apa ayak? Kalau Kedah ayam. Betul. Pelik semua ni. Betul ayam. Kalau Ayam. Johor pun ayam. Kalau kat Kelantan ayel lah. Tapi kalau dekat ni, kalau dekat UK dia panggil apa? Chicken. Ayam masak. Betul chicken. Chicken lah, takkan pakai ayam masak. Okey. Okey, bye. Salam. Jangan Bye. lagi cikgu. Bye.